Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar sahabat-sahabat semua? Alhamdulillah jumpa lagi dalam video saya pada hari ini. So alhamdulillah sahabat-sahabat, kita dah melihat kebangkitan setengah NGO Melayu dan juga orang-orang Melayu mengenai isu nama Allah yang terletak di Stoken. Jadi kita harap apa yang diutarakan oleh NGO Melayu dan orang-orang Melayu tentang bantahan-bantahan yang dibuat, saya harap perkara itu berterusan, mengajar kepada puak-puak yang tidak bertanggungjawab, yang tidak menghormati sensitiviti agama dan budaya dalam negara kita ini, supaya mereka tu sedar bahawa mereka jangan buat sesuka hati, tidak menghormati kehidupan kita di dalam negara kita. Jadi apa yang saya dah lihat seperti NGO yang berkumpul di depan kilang Stoken di Batu Pahat, alhamdulillah, dan kita pula dengar bantahan-bantahan yang dibuat oleh Ketua Pemuda UMNO, kita boleh kategorikan okeylah. Cuma saya masih lagi tidak mengharapkan kepada Ketua Pemuda UMNO kerana beliau tidak mendesak kepada kepimpinan tertinggi UMNO supaya membuat satu bantahan yang serupa macam Pemuda UMNO buat. Jadi yang peliknya, Presiden senyap sepi tapi pemuda saja yang membuat bantahan terhadap kekemat ataupun isu nama Allah di Stoken. Jadi kalau betul Pemuda UMNO ikhlas dengan kejadian yang berlaku, saya harap dia dapat juga mendesak kepada kepimpinan tertinggi dalam UMNO supaya sama-sama mendesak dan membantah tentang perkara dan isu yang panas sekarang ni. Jadi buat masa sekarang ni saya tak nak komen lebih-lebih. Bagi saya, kita lihat, kita tengok sejauh mana kebangkitan orang Melayu dan NGO Melayu terhadap isu tersebut. Saya tak mau nanti kita ni dituduh sebagai pejuang panas-panas teh ayam. Mula-mula je berdebang. Lepas tu bila kena sedikit habuan yang diberi ataupun dealing yang dibagi, mereka senyap, mereka lepas tu sepi. Seperti mana yang kita lihat kepada puak-puak Melayu yang bersekongkol dengan Pakatan Haprak ni, mereka pun sepi. Dah sepi satu, keduanya mereka backup kepada puak-puak yang cuba menghina nama Allah Taala. Jadi saya tidak mahu membuat komen yang terlalu drastik tentang perkara tersebut. Cuma saya ucapkan tahniah dan syabas kepada NGO Melayu dan juga orang-orang Melayu yang telah mula bangkit untuk memprotes perkara yang berlaku dalam negara kita, isu yang panas tentang nama Allah di Stoken. Jadi sekali lagi lah saya ucapkan tahniah, dan saya mengharapkan kepada seluruh rakyat Malaysia yang beragama Islam supaya bangkit, supaya ambil serius tentang isu tersebut, supaya pihak-pihak sepet ataupun pihak-pihak yang tidak bertanggungjawab tidak akan melakukan perkara tersebut untuk masa akan datang. Nampaknya mereka-mereka ni suka sangat memprovok orang-orang Melayu Islam tentang isu-isu agama. Lepas tu dah provok, bila Melayu dah marah, jawapan dia, saya minta maaf. Itu dah tak boleh kita guna lagi sahabat-sahabat. Perkataan minta maaf tu kita tak boleh guna. Sebab sebelum mereka nak membuat suatu perkara, mereka kena fikir dan kaji. Kalau dilakukan perkara ini, apa akan terjadi? Nah, tentang sensitiviti agama dan budaya. Jadi saya pun mengharapkan seluruh orang Islam di Malaysia dan juga NGO Islam supaya bangkit, memberikan satu mesej jelas kepada puak-puak tersebut supaya lain kali jangan suka-suka nak provok kemudian nak minta maaf. Itu dah tak boleh kita tak nak main lagi. Kita dah tak main lagi dengan perkataan minta maaf. Kita cuma kalau dia buat, kali kita tanya dia, kenapa you buat itu macam? Kenapa sebelum buat tak ada fikir? Bila orang sudah marah baru minta maaf. Ini minta maaf suka-suka lah. Itu perkataan maaf tu suka-suka boleh main. Jadi saya pun mengharapkan kepada sekali lagi kepada seluruh rakyat Malaysia yang beragama Islam,
kita sama-sama bersatu, sama-sama bangkit, mempertahankan maruah Islam dan juga nama Allah Taala yang Maha Besar, yang mana Allah Taala adalah Allah yang telah mencipta kita, yang telah memberikan kita duduk kat buminya sebagai khalifah dan hamba-Nya di muka bumi. Jadi dengan perkara-perkara sebegini, saya pun menasihatkan kepada seluruh pihak-pihak berkuasa yang beragama Islam supaya jangan berkompromi dengan mereka-mereka tu tentang isu yang melibatkan agama dan juga nama baik Allah Taala. Kita walaupun kita ni jahil, walaupun kita kurang ilmu agama, walaupun kita sembahyang pun kurang, tapi sekurang-kurangnya kita adakan iman yang kokoh dalam jiwa kita untuk mempertahankan kesucian agama Allah dan kesucian nama Allah yang Maha Besar. Itu saja saya punya nasihat kepada seluruh rakyat Malaysia termasuk diri saya. Jadi sekali lagi lah, saya mengharapkan kepada pihak-pihak berkuasa dan juga kepimpinan tertinggi yang ketua agama dalam negara termasuk yang di-Pertuan Agong supaya memikirkan perkara ini supaya tidak mencetuskan sesuatu perselisihan faham ataupun pergaduhan yang kita tidak ingini di antara kaum dalam negara kita. Sedangkan kita selama ni hidup dengan harmoni, dengan baik, tiada isu-isu agama. Setelah Pakatan Harapan memerintah negara, di situlah mulanya isu-isu yang sensitif seperti agama bangsa mereka timbulkan. Jadi saya harap perkara ini tidak berulang lagi, dan saya sekali lagi saya mengharapkan yang di-Pertuan Agong dan ketua-ketua agama setiap negeri supaya mengambil serius dalam perkara yang melibatkan agama, budaya dan juga bangsa. Jadi kita tak mau main perkara tu. Biarlah kita hidup aman damai, biarlah kita hidup berharmoni dalam negara kita. Dan akhir sekali sebelum saya mengakhiri video saya, Kementerian Perpaduan pun saya mengharapkan supaya mengambil serius juga dalam perkara ni. Teruskan usaha untuk memupuk perpaduan dalam negara kita ni lebih baik lagi supaya perkara yang tidak diingini berlaku dalam negara kita. Itu sajalah sahabat-sahabat perkongsian saya untuk hari ini. InsyaAllah kita jumpa di lain-lain konten. Akhir sekali, wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Takbir.